Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Yang dihormati fadil pengurusi majlis, nazir dan seluruh anggota kuasa Masjid Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada tengah hari ini kita dapat buat satu latihan menyambut Ramadan. Biasa orang kuliah tengah hari ini bulan puasa ya. Tapi kita menunjukkan semangat kita nak menerima Ramadan tu, kita boleh juga berkuliah pada waktu ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah, Ramadan yang kita tunggu adalah satu bulan yang begitu besar. Kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan pada bulan ini Allah SWT sebut khas dalam Al-Quran yang tidak disebut nama-nama bulan lain seperti Ramadan, sebagaimana dalam ayat yang selalu kita baca. Para jemaah yang ada mushaf Quran tu boleh buka, dalam telefon ada, dalam Quran ada. Buka ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Dan ayat ini berakhir, cerita Ramadan ini berakhir pada ayat 188. 183 hingga 188. Cuba kita baca ayat ini dan kita tengok tajuk yang kita nak bincang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ramadan. Apa kaitan dia, apa nostalgia kalau boleh dikatakan, dan apa hubungan dia Rasulullah dan Ramadan, ataupun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ayat ini iaitulah dia panggil ayatus siyam, ayat puasa. Kalau kita perhatikan mana-mana syariat ibadat Islam ini, tak ada seperti puasa. Allah letak satu tempat. Ayat ini dikumpul satu tempat, daripada awal sampai ke akhir sudah. Dalam ayat salat, aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salata liduluki syamsi. Itu di antara ayat yang disebut kelebihan-kelebihan salat, tapi dia tidak kumpulkan seperti detailnya cerita tentang puasa. Karena itulah bila sebut tentang puasa, satu inayah khasah, suatu isu khas yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini, puasa letak setepak saja. Kita nak belajar, nak tadabbur ayat puasa senang. Nanti bila mari Ramadan, tuan-tuan boleh ambil mana-mana kitab tafsirul Quran yang ringkas, cantik, tafsir Ibnu Katsir contohnya, ataupun lain-lain tafsir. Kalau yang tak pandai bahasa Arab, cari bahasa Melayu. Apa saja, bahasa tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ataupun orang Melayu ni kena tafsir Melayu, dia panggil tafsir Al-Azhar contohnya, ataupun Zilalul Quran yang bahasa Melayu tu. Boleh kita tengok, ambil ayat ini 183 hingga 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat itu sampai ke 188. Jadi kita ambil sempena dengan cerita kita ni. Yang kita nak ambilnya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dari mana? Bermula dari apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, pelantikan dia sebagai rasul. Iaitulah sebut di sini permulaan turun Al-Quranul Karim. Bila turun Al-Quranul Karim, itulah yang dibincangkan oleh para ulama, iaitulah pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada itu, setelah umurnya hampir 40 tahun. Cerita awal daripada itu panjang lagi lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Sirah An-Nabawi. Buku-buku sirah Nabi yang cantik yang boleh kita baca, di antaranya Sirah Ar-Rahiqil Makhtum. Sirah Ibn Hisham boleh baca, tapi dia terlalu panjang dan dia belum bertapis, belum diteliti mana riwayat-riwayat yang kuat, yang tidak kuat. Ar-Rahiqil Makhtum ataupun Sirah Nabawiyah ditulis oleh Dr. Ali Salabi, semuanya ada terjemahan bahasa Melayu sekarang, mudah. Bahasa Inggeris pun ada. Setengah orang dia kata, Ustaz, Inggeris lebih baik daripada Melayu. Melayu dia belik sikit cakap. Melayu ambil Indonesia. Dia main tukar begitu ya. Jadi peringkat awal kita nak di peringkat yang telah mendukarkan Nabi SAW daripada seorang manusia biasa, daripada Muhammad bin Abdullah kepada Rasulullah SAW. Jadi sejarah ini sejarah yang cukup dalam. Mana tidak kita ni semua hari-hari kebesaran kita ingat belaka. Hari ni hari kahwin, makan kek, itu ya kerja kita tak. Hari dilahirkan oleh mak, dia tak panggil hari jadi tak tahu bila. Mak dia pun tak tahu bila dia jadi. Kabar-kabar mabuk ya. Tiba-tiba kita duduk main kek hari jadi, mana jadi. Kan? Jadi kita ambil hari Nabi SAW di bulan Ramadan ini, iaitulah pelantikan dia. Karena itu bila sebut Ramadan, kaitan dengan Rasulullah SAW bermakna hari pertabalan. Hari Nabi kita SAW dilantik menjadi Rasul, maka jadilah bulan Ramadan itu ibtida, permulaan turun Al-Quranul Karim, dan Nabi kita SAW menerima wahyu. Cerita macam mana wahyu turun, bagaimana keadaan-keadaan itu, mungkin dalam bila mari hari nuzul Al-Quran nanti, adalah ustaz-ustaz kita akan cerita insya-Allah. Kalau tak ada ustaz cerita, tengok je dalam rakaman YouTube tu, cari Abu Anas cerita nuzul Al-Quran, ada. Kita sudah bincang bagaimana cara turun Quran, macam-macam. Ada kalanya Quran ini turun kasalsalatil jaras, macam suara loceng bunyi. Itu cara yang paling berat bagi Nabi SAW, paling berat. Mana kalau Nabi duduk atas kenderaan unta duduk berat. Sahabat radhiyallahu anhum kata, satu hari saya duduk dekat dengan Nabi, jadi paha dia tertindih di bawah paha Nabi. Waktu itu turun wahyu, dia kata seolah-olah nak tercabut aku punya paha, beratnya Nabi SAW. Itu gambaran nasib baik juga dia duduk situ, tapi beratlah dia kena tahan. Kalau dia tak duduk, tak tertindih paha dia dengan Nabi, tak tahulah cerita macam mana berat. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhal muzammil, kan, inna sanulqi alaika qaulan saqila, kami akan turunkan atas kamu ini perkataan qaulan saqilan, perkataan yang berat. Maka turun Al-Quran. Yang paling ringan sekali bila Jibril datang jumpa dengan Nabi SAW berupa manusia. Ini ringan. Dia mari cerita wahyu pada Nabi, dan ada kalanya Nabi kita sallallahu menerima wahyu tanpa perantara Jibril, seperti yang berlaku pada malam Mi'raj. Ini cerita wahyu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila duduk di bulan ini di Makkah Al-Mukarramah, iaitulah di atas Ghar Hira. Ghar Hira ni kat mana? Tuan-tuan boleh tengok kalau orang pergi Mekah sekarang ni, iaitulah orang panggil Bukit
Orang Melayu dia panggil bukit Jabal Nur. Jabal Nur tu bukit dah. Tapi jadi bukit Jabal Nur. Dah dari nama dia tak apa, kita namakan dia macam tu lah. Bukit Jabal Nur, gua atas tu nama dia Ghar Hira. Jadi sedang Nabi di situ, maka turun Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan itu terlantiklah bahawa Nabi ini telah dijadikan jadi Nabi. Maka kaitan Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi darjatnya. Dan di manakah bulan Al-Quran itu? Kita namakan bulan ini Ramadan. Kalau dulu kita orang Malaysia ni bila mari bulan Ramadan, kita duduk tengok kamu musabaqah Quran. Hari ini alhamdulillah saya rasa nak bersyukur kepada Allah Taala sebab musabaqah itu telah dipindah ke awal sikit daripada apa ni Ramadan. Biasa awal-awal masuk Ramadan kita tak musabaqah dah. Kita nak tadabbur Al-Quran pula, kan? Kalau tidak duduk sibuk dengan musabaqah. Makcik-makcik kita nak solat tarawih panjang pun tak sempat dah nak pergi tengok musabaqah. Baik. Jadi bila turun Al-Quran disebut dengan nama bulan Al-Quran, apa artinya? Para jemaah sekalian, bermakna bulan Ramadan ini bekas kepada Quran. Bekas kepada Quran. Quran turun untuk apa? Tuhan sebut dalam ayat yang kita baca tadi, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kerja Quran. Yang pertama, hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Hei manusia, kalau kamu nak betul-betul menjadi hamba Allah Azza wa Jalla, menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka ambillah Quran. Al-Quran ini diturun untuk apa? Hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada segala petunjuk. Wal furqan, Quran ini yang memisahkan di antara hak dengan batil. Macam mana kita nak tahu benda ni benar tak benar? Ambil Quran tak sini. Ambil segala pandangan, segala ideologi, segala apa, tengok tepat tak tepat. Kalau bercanggah dengan Quran, bermakna pandangan itu tidak betul. Bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna apa yang kita bawa itu tidak tepat dan tidak benar, mesti kita tolak, mesti kita ketepikan. Kerana apa? Kerana Quran ini menjadi furqan, pemisah di antara hak dengan batil. Maka inilah yang kita nak lihat hari ini. Budaya, membudayakan, menjadikan Quran ini hidup kita dalam bulan Ramadan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudarisuhun kana Jibril yudarisun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fi syahri Ramadan. Nabi sendiri setiap tahun Jibril datang. Bulan Ramadan dia ulang kaji Quran. Mana Jibril baca daripada awal sampai akhir. Nak tengok susunan ayat ni. Karena itulah para ulama mengatakan, adakah susunan mushaf ini daripada Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai ke surah An-Nas ini tauqif ataupun disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disusun oleh pengumpul Al-Quran? Jawabnya itu tauqif. Sebab bila turun Al-Quran, Nabi beritahu pada sahabat, ij'alu hadza fi hadza. Nabi kata ayat ini letak dalam surah ni. Turun ayat ini letak di sini. Jadi para sahabat tanda. Dia hafal, dia ingat, dan setiap bulan Ramadan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yudarisuhu, dengan Jibril alaihissalam mari baca, tengok bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada tahun 10 Hijrah. Tahun yang ke-10, Ramadan tahun 10, Jibril datang 2 kali ulang kaji Quran pada tahun tersebut. Sebab apa? Sebab lepas Ramadan akan datang mari haji. Nabi kita mengerjakan haji, akan turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Lepas pada mari haji, bermakna Islam itu telah sempurna. Bila sempurna, apa jadi? Pembawa, penyampai, Rasul yang diutus oleh Allah SWT ini akan pergi. Karena itulah para sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia dengar ayat Quran al-yauma akmaltu lakum, dia menangis. Dia kata pelik orang tua ni, orang lain semua gembira, dia seorang menangis. Apa dia jawab? Kalau sudah sempurna, bermakna yang membawa risalah ini akan pergi. Ini Sayyidina Abu Bakar punya farasah tinggi, dia punya pemikiran. Kalau sudah sempurna, pergi.
Macam kita pergi buat rumah. Kalau sudah siap rumah kita, kontraktor nak duduk situ. Tak lah. Dia akan pergi. Saya nak bakal tengok. Masya Allah. Seolah-olah Nabi kita di Hajjatul Wada' mengiklankan sedemikian. Maka Ramadan yang terakhir bagi Nabi SAW iaitulah Ramadan pada tahun 10 Hijrah. Kenapa? Tahun yang ke-11, bulan Rabiul Awal, Nabi kita SAW wafat. Jadi kita mari bulan Rabiul Awal tahun depan ni, kita kena buat juga program memperingati hari kewafatan Nabi SAW dengan baca sirah Rasulullah, bagaimana keadaan sahabat, bagaimana keadaan umat Islam menerima kewafatan Nabi SAW dalam keadaan yang begitu gawat sekali. Ada yang menangis, ada yang tak boleh bercakap. Sayyidina Umar sampai tak boleh nak terima bahawa Nabi telah wafat. Ini peristiwa-peristiwa yang bersejarah dalam umat Islam ini, yang kita nak katakan bulan Ramadan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran ini, maka bulan inilah para jemaah sekalian, kita kata aku bersama dengan Nabi SAW di bulan Ramadan, bermakna kita akan ambil beberapa isu yang ada dalam agenda yang kita nak buat ini. Coba tengok dalam kertas tuan-tuan tu, di antaranya yang pertama sekali iaitulah berpuasa. Puasa ni itulah amalan kita pada bulan Ramadan. Nabi SAW telah bersabda tentang puasa ni, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa dia berpuasa dalam keadaan beriman dan ihtisab, mengharapkan pahala, ghufira lahu, Allah Taala akan beri keampunan kepadanya perkara dosa yang lepas dan dosa-dosa dia yang ma taqaddama min dzambih. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maka apa benda yang kita nak buat? Apa agenda yang kita nak atur supaya kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan? Jadi kita tengok. Yang pertama sekali, puasa. Bila kita berpuasa, yang kedua kita ambil agenda yang kedua, iaitulah agenda membaca Al-Quran. Mesti para jemaah, jangan buat kata, tak apalah, Quran hari ni mudah dah. Kalau saya tak baca pun tak apa. Bila kita mati nanti anak-anak boleh upah orang baca Quran. Enggak berapa kali nak upah orang baca Quran. Tok Lebah pun letih juga dia kan. Kita kena baca Quran melalui 3 peringkat. Kena tanda, Quran ini dibaca 3 peringkat. Yang pertama dia panggil qiraah lisaniyah. Baca secara lidah. Ini yang kita baca hari ini secara lidah. Apa kelebihannya? Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa dia baca satu huruf daripada kitab Allah. Satu huruf kita baca daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia mendapat satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, Nabi kata satu kebajikan sama dengan 10 kali ganda. Karena itulah pagi tadi saya kira kita boleh baca Al-Fatihah dalam masa seminit, mungkin 6 kali boleh baca seminit. Duk kira-kira kali dengan huruf Al-Fatihah, yang ada dalam Al-Fatihah tu ada 100 lebih huruf dia, dikali dengan 6 kali khatam, maka kita boleh meraih pahala 7,300 pahala dalam masa seminit. Baru kita rasa kaya. Banyak tu. Siapa kata tak banyak? Kan? Siapa dia boleh baca Qul huwallahu ahad? Siapa boleh baca Qul huwallahu sini? Jangan tanyalah Qul huwallahu, orang ingat belaka dah. Siapa tak ingat? Budak-budak yang baru mengaji pun ingat. Cuma kita kadang-kadang tak teringat nak baca. Itu masalah kitanya. Qul huwallahu ahad. Nabi kata baca Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusul Quran, 1/3 Quran. 1 kali. Bermakna kalau kita baca 3 kali, apa jadi? Boleh pahala sekali khatam Quran. Saya cuba tengok dalam seminit kita boleh baca 12 kali. Lepas ni boleh tengok. Lepas ceramah ni coba baca Qul huwallahu ahad berapa kali seminit. Baca sederhana. Kalau baca laju boleh 15 kali. Kita ambil yang sederhana 12 kali boleh baca Quran, bermakna dalam seminit tuan sudah khatam, boleh pahala khatam Quran 3 kali. Kaya tak kaya kita? Siapa kata tak kaya? Berinteraksi dengan Quran, kita akan jadi jutawan. Jutawan pahala ya. Jutawan PT nak kena pergi Indonesia baru boleh. Dah, kata pergi Indonesia boleh.
Ada orang kata, saya nak jadi jutawan. Kata mudah ya, pergi Indonesia jadi jutawan selalu. Jutawan rupiah. Boleh baca. Nabi kata apa tadi? Baca satu huruf diganda 10. Nabi kata aku tak kata alif lam mim satu huruf. La, alif satu huruf. Lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf dah tadi. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dah boleh 30 pahala. Ini baca Quran. Jadi kita nak ambil bersama Nabi SAW dalam isu baca Quran. Baca Quran pahala yang begitu besar. Dan jangan kata, payah nak baca sekarang ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Di zaman kita ada alat yang begitu senang. Telefon kita semua ada Quran belakang. Tapi setakat beli ni, berapa tahun dah pegang telefon? Setahun, 2 tahun? Berapa kali kita khatam Quran dengan telefon? Waktu nak beli tanya kedai ni, ada Quran? Tanya selalu. Orang jual kempen lalu ni. Bukan setakat ada Quran, sekali dengan pembaca ada ni. Imam Masjid Haram ada, Masjid Madinah ada, Masjid Malaysia tak tahu ada ke tak. Kan? Tapi tak dapat juga kita khatam Quran. Kenapa? Ini soalan kita ni. Ramadan ini tak ada lagi. Kita tak nak lagi. Kenapa ni? Sebab aku nak hidupkan bulan Ramadan dengan bulan Al-Quran. Hadis yang tadi diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Hadis lain lagi, kata Nabi SAW, sebahagiannya tengok dalam kertas tu ada hadis. Iqra'ul Quran. Nabi kata, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran ini akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Quran beri syafaat. Iqra'uz Zahrawain. Bacalah 2 surah, iaitulah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyan yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Jadi 2 surah ni bila mari pada hari kiamat macam ghamamah. Orang panggil ghamamah ni awan, duk teduh atas tuan dia. Jadi siapa dia nak teduh di saat orang lain tidak ada bayangan pada hari kiamat, baca surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah. Au ka'annahuma ghayayatan. Allahu akbar. Tengok ni. Banyak pahala-pahala yang kita dijanjikan. Nabi kata apa? Bila kita baca Al-Quran, dia mari jadi syafaat kepada kita. Menjadi syafaat kepada kita. Daripada hadis lain pula, belum habis lagi. Au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf, ataupun mari macam burung dia mari. Tuhajani an ashabihima, berhujah 2 surah ini untuk mempertahankan kita daripada azab Allah. Tuan-tuan nak latih peguam? Kita atas dunia ni kalau orang nak sama kita cari peguam lalu tak? Kenapa? Untuk peguam hari kiamat kita tak cari. Nih, Nabi kata tuhajan an ashabima, Quran 2 surah ini menjadi penghujah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Iqra'u surat Al-Baqarah. Banyakkan baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhazaha barakah. Ambil dia ni berkat, wa tarkuha hasrah. Meninggalkan Al-Baqarah ini rugi. Wala tastati'uhal batalah, dan orang-orang yang nak kena kepada kita juga, ahli-ahli sihir tak mampu nak mengganggu orang yang baca surah Al-Baqarah. Ini hadis ni dalam akhrajahu Muslim, dalam Muslim. Ada riwayat lain tentang Baqarah ni, Nabi kata apa? Siapa dia baca surah Al-Baqarah dalam rumah, tak akan masuk syaitan dalam rumah tu. Syaitan tak kacau kita. Allahu akbar, banyaknya kelebihan-kelebihan yang ada. Tapi jemaah tanya selalu, kenapalah surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah tu bukannya main-main. Nah, baiklah. Maka saya nak berunding dengan para jemaah tahun ni, apa kata kita khatamkan tadabbur surah Al-Baqarah untuk tahun 2013 ni, 1434. Tadabbur. Mana tadabbur bukan baca. Yang pertama tadi, qiraah lisaniyah. Baca dengan lidah. Ayat ni kena khatam. Jangan. Tadi ada orang bagi tahu, ustaz, betul ke tidak? Ada penceramah marah. Kalau setakat baca Quran tak faham, tak ada faedah. Subhanallah. Siapa dia kata baca Quran tak ada faedah? Satu huruf digandakan 10. Faedah. Tapi jangan berhenti setakat tu je. Jangan kata, saya dah baca Quran, tak faham pun tak apa. Itu yang salah. Biar aku tak faham tak. Tahun ni, cuba cari jalan.
Berunding dengan ahli masjid kita ni macam mana nak tadabbur Al-Quran, kami nak faham surah Al-Baqarah dalam masa sebulan, bulan Ramadan. Wah, majlis lepas tarawih ke, lepas subuh ke, lepas solat asar ke, cari waktu-waktu yang sesuai untuk kita tadabbur. Diceritakan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tadabbur surah Al-Baqarah 12 tahun baru khatam. Dia bukan baca tu bahasa dia, jangan salah faham. Mari pokok Syiah pula tak kau Sayyidina Umar. Dia kata Umar tak erti baca Quran pula dah. Nyakit kita dah. Itu pokok Syiah. Dia tadabbur Quran dikatakan 12 tahun baca Al-Baqarah, kerana Al-Baqarah ni banyak hukum hakam dalam tu, banyak cerita-cerita tentang, termasuk dalam ayat puasa kita dalam Al-Baqarah. Boleh ke tidak? Dia terpanjang. Kalau panjang cari surah lain tak apa. Jadi kita nak bacaan yang kedua. Sebelum pergi yang kedua ni nak baca hadis ni sikit. Hadis dia panggil hadis bagi semangat ni sikit. Hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ini hadis ni kena tanda betul-betul. As-safarat al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran. Baca Quran lancar. 1 juzuk 15 minit. Boleh tuan-tuan? Kalau lancar 15 minit memang standard dia. Lepas pada tu mungkin tak faham apa. Kalau laju lagi. Bersama dengan para malaikat yang mulia. Wallazi yaqra'ul Quran. Siapa yang baca Quran wa huwa yuta'ti'. Yuta'ti' ni mana? Tergagak-gagak. Duk main alif lam mim, letih nak baca. Zalikal kitabu la raiba fihi. Penat, tak kena ke? Payah nak baca ke, lidah berat ke, apa jadi? Wa huwa alaihi syaqq. Dalam keadaan dia susah nak baca Quran, lahu ajran. Nabi kata dia boleh 2 pahala. Subhanallah. Orang lain pecut 15 minit khatam satu surah, satu juzuk. Kita 1 jam tak habis lagi sebab yuta'ta'. Mana tergagak-gagak baca ni. Penat nak baca. Itu pun minta tolong dengan pen tolong baca. Tidak ada pen kita sekarang ni. Pen baca Quran. Kata pen, aku tak erti, tak ada tok guru nak baca. Mu tolong baca, berat. Tak apa. Jangan pula jadi macam ada setengah orang ni, siapa dia baca Quran, siapa dia baca buku-buku tanpa belajar, jadi baca syaitan. Baca syaitan tu benda-benda orang kita tak faham, yang kita boleh faham, tidak jadi masalah kan. Apa Nabi kata? Lahu ajran. Orang ni boleh 2 pahala. Subhanallah. Dapat 2 pahala. Senang ke nak dapat 2 pahala? Iaitulah pahala baca Quran, pahala syak, pahala sukar untuk baca Quran. La ilaha illallah. Tuan-tuan bayangkan rahmatnya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebagai Nabi kata kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Nabi kata pahalamu mengikut kadar kesusahan yang kamu lalui. Kita hari ini alhamdulillah tuan-tuan, puasa di Malaysia sejuk. Sejuklah kita sini tak. Orang puasa di tanah Arab, saya pergi baru ni tengok suhu dia 48 darjah. Ada kata 50 darjah ni puasa 15 jam satu hari. Penat tak penat? Mestilah pahala dia lebih lagi daripada kita yang duduk dalam keadaan rehat, dalam keadaan kadang-kadang hujan turun, kita dalam keadaan sejuk, tenang. Tapi itulah perjuangan. Inilah yang kita nak ambil, nak apa ni? Nak tengok darjat seorang itu duduk di mana? Duduk di mana kedudukan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Bacaan yang kedua, dia panggil qiraah qalbiyah. Qiraah qalbiyah ini baca Quran dengan hati. Apa makna baca Quran dengan hati? Ambil Quran tengok gini, tengok ya, senyap tak kata apa. Gitu baca dengan hati? La. Baca dengan hati bermakna kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, kita ambil ayat demi ayat. Contohnya ayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila turun ayat akhir surah Ali Imran. Tengok 10 ayat sebelum akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir ayat. 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran ini, bila turun ayat ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis satu malam. Satu malam menangis.
Aisyah kata, aku tengok dia berdiri, basah janggut dia. Nabi kita sujud, basah tempat sujud. Sehingga subuh. Bila subuh, datang Bilal nak azan subuh, tengok Nabi menangis. Bilal kata, ya Rasulullah, wa ma yubki? Apa yang menyebabkan Rasulullah menangis? Kenapa menangis? Bila takut Rasulullah sakit, Rasulullah tak sihat, ada gangguan, ada benda-benda dikacau oleh popok jahiliah. Nabi kata, ya Bilal, kaifala abki? Wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis? Waqad unzila aliyal barihah inna fi khalqis samawati wal ard. Bagaimana aku tak menangis? Semalam sudah turun ayat Quran ini, sesungguhnya kejadian langit dengan bumi. Ikhtilafil laili wan nahar, silih berganti malam dengan siang, la ayatil liulil albab, menjadi tanda-tanda bagi orang yang punya pemikiran. Subhanallah. Akhirnya Nabi ulas, Nabi kata, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha. Nabi kata, rugilah, celakalah orang baca Quran wa lam yatafakkar, tak berfikir tentang isi kandungan Quran. Pasal itulah saya kadang-kadang terfikir, kita boleh buat musabakah bertanding lagu sampai merah muka-muka, berjaga malam, berlatih berbulan-bulan. Apa kata kalau kita ambil masa yang ada ini untuk kita latih orang memahami beberapa surah Al-Quran ini, lebih berfaedah banyak daripada kita duduk bertanding, duduk lagu. Tapi dah jadi masyarakat kita, budaya dia, tak apalah, orang benang boleh kereta, tak boleh tak balik saja, kan? Kita tak dengki dengan dia, kita masuk berkalah, suara tak sedap. Baik. Naknya, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha. Rugi orang yang baca Quran, dia tidak berfikir kepada isi kandungan Quran. Terasa tak kita? Terasa. Nabi marah sampai begitu sekali kerana kamu tidak berfikir. Kamu tidak mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Kamu tidak mengambil perkara-perkara yang sepatutnya daripada Al-Quran. Itu bacaan yang kedua. Maka tahun ini, insya-Allah, saya mengharapkan supaya para jemaah boleh ambil Al-Quran, ambil terjemahan dia, ambil tafsiran dia, sehingga saya cadangkan kepada pihak beberapa masjid yang ana pergi ziarah sebelum Ramadan ini, supaya pihak masjid berunding dengan imam-imam tarawih kita. Macam mana runding? Buat jadual. Malam ini imam akan baca ayat sekian sampai ayat sekian. Tengok kepakaran imam lah. Kalau imam tu hafiz, dia boleh baca surah apa. Dan kita maklumkan di papan iklan kita bahawa malam ni, malam yang kedua Ramadan, imam akan baca surah Al-Baqarah ayat 41 sehingga ayat 80. Kita buat 5 ayat contohnya, 1 rakaat, kan? Maka makmum diminta supaya ulang kaji Quran. Ambil tafsir Quran, ambil terjemahan Quran yang ada dalam tangan awak, yang ada di rumah kamu, baca, tengok berapa ayat. Mudah-mudahan bila imam baca nanti, kita boleh dengar Quran dan kita boleh memahami sebahagian daripada ayat yang dibaca. Ini tadabbur. Dan kadang-kadang imam ada kalanya dia akan sedih dengan ayat yang dia baca. Bila mari ayat-ayat tentang azab, imam akan takut. Bila mari ayat tentang binasa di umat terdahulu, kita akan terkesan dengan peristiwa yang berlaku. Maka makmum boleh kesan, oh ayat ini tadi aku dah baca. Dalam ayat yang kelima, yang keenam dalam surah ini, tadi menyentuh tentang perkara ini. Alhamdulillah pada Allah. Dan bila selesai daripada kita tarawih, selesai semua tarawih, imam diminta supaya menghuraikan 10-15 minit apa isi kandungan ayat yang telah dibaca. Saya rasa insya-Allah Ramadan dan tarawih kita tahun ini memberi kesan dan makna yang terbaik, memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa ini ayat Quran, Allah bercakap dengan kita, bukan bercakap dengan orang lain. Hari ini kita tak tahu Tuhan bercakap dengan siapa ayat Quran. Baca ayat Quran tak tahu di mana. Akhir sekali, ini ayat turun ke Yahudi, ini ayat turun ayat turun kamu mana? Tak jumpa cari. Kerana itulah di antara adab baca Quran. Tuan-tuan tengok dalam kitab bimbingan mukmin, ada adab baca Quran. Bagaimana nak menghayati Quran itu supaya jadi?
terkesan dalam jiwa kita, yang pertama sekali kita kena letak dalam mata kita, siapa yang bercakap dalam Quran? Allah. Quran kalam Allah. Al-Quran itu kata-kata Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita dengar kata-kata Allah, ini bandingan yang sangat jauh. Allah Ta'ala tidak boleh ini, bolehlah ilmasalul ala, tak boleh bandingkan. Tapi kita sendiri, kalau kita terima surat mali daripada pembesar, bos kita hantar surat, kita baca main-main, kita baca sungguh. Dia tuju kepada kita, kepada pegawai pula, tengok nama kita tu. Tapi kalau kepada pihak yang berkenaan, tak apa nak baca kita. Tapi kalau nama kita, tengok apa benda tu ni, nak naik gaji ke, berkena tukar, buat tu kan. Barulah kita sungguh. Sekarang ni bila kita sedar bahawa Al-Quran itu Allah tujukan ayat ya ayyuhallazina amanu, Allah tuju kepada kita. Bukankah kita ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman? Beriman. Bila kita orang beriman, kita sedar dan yakin dan percaya Allah tuju kepada kita ayat ini, maka kita buka diri. Tuhan nak kata apa kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dituju atas puasa. Maka kita berpuasa. Ya ayyuhallazina syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Jadi kita ingat semua ayat-ayat ini khitab Allah Taala tuju kepada kita. Mau kita semangat. Kemudian itu bacaan yang kedua, bacaan qiraah qalbiyah. Bagaimana nak dapat qiraah qalbiyah, bacaan hati ini? Dengan kita sama-sama tadabbur Quran. Di antara cadangan yang saya kemukakan tadi, iaitulah setiap malam kita tulis ini ayat Quran, ayat ini kita nak baca ayat ini. Sempatlah muslimin dan muslimah ambillah masa, mari awal sikit ke masjid 15-20 minit sebelum isyak. Ataupun kalau tak sempat lepas maghrib, kelang kabut dengan nak makan lagi, dengan nak bawa anak-anak lagi mari kan, kita buat bahasa balik kepada pejabat kita, rehat sekejap, ambil malam ni ayat sekian, baca tadabbur. Allahu Akbar, tinggi darjah. Kalau kita memahami kalam Allah, tidak ada penawar yang lebih baik daripada Al-Quran Karim. Tapi kenapa penawar yang kita ada ini tak jadi? Sehingga kita terpaksa dengan mencari motivasi sana, motivasi sini, akhir sekali jadi wasi kita tak tahu mana. Penawar yang ada di tangan kita, kita tidak jadikan senjata yang cukup ampuh, cukup kuat, tapi kita cari lagi ganti-ganti yang memang tidak terbukti kekuatannya. Yang ketiga, bacaan yang ketiga, dia panggil bacaan al-jawab, qiraatul jawarih, bacaan dengan anggota. Bacaan anggota inilah bacaan yang kita banyak lagi tertinggal. Bila sebut ayat Quran sebut tentang ya ayyuhallazina amanu aminu billah, wahai orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Jadi kita bilang balik iman kita, apa dia iman? Oh, aku tahu dah iman rukun dia 6. Baik, satu-satu pula. Beriman kepada Allah, apa syaratnya? Beriman kepada Nabi, apa dia cara dia? Beriman kepada malaikat, bagaimana? Kita itu dia pakai amal yang betul. Mari pula ayat suruh salat, alhamdulillah kita bersalat. Suruh zakat, kita zakat. Suruh puasa, kita puasa. Mari pula ayat suruh tinggalkan riba, tinggal atau tinggal? Tak apa nak jawab. Dia tinggal ada sebahagian tak lagi. Apa baru baca setengah Quran? Kita jangan tuduh orang, oh ini tak beramal Al-Quran, belum lagi beramal Al-Quran. Bagaimana Ramadan tahun ini? Betulkah kita beriman dengan Quran? Coba saya balik, cek balik, buka dalam senarai Security Suraja, Security, tertulis dalam saham patuh syariat, saham yang tak patuh syariat. Tengok senarai, aku simpan ada berapa? Allahu Akbar, dalam dia riba. Begitukah? Duduk dalam saham-saham yang tak patuh syariat, tarik balik, begitu tak tempat yang balik. Mari pula tengok pula muslimah kita. Allah Taala sebut dalam Quran, wa qul lil mu'minin ya ayyuhan nabi, suruh yudhin alaihim jalabibihinna, suruh orang perempuan tutup aurat mereka. Tengok isteri kita tutup aurat mereka. Belum baca Quran lagi. Anggota belum baca Quran. Inilah kesan daripada bacaan hati yang menyebabkan iman kita bertambah. Bila iman kita bertambah, dia akan terpancar di anggota. Seperti litrik yang kita baca, litrik yang ada. Macam mana kita tahu litrik ada? Kalau pegang wayar sejuk ya, panas pegang wayar. Kalau pegang wayar meletup, tahu dah ada api. Tak ada api apa? Padahal itulah wayar telefon hilang lalu. Senyap-senyap angkat telefon senyap, nyambi di budak dada malam-malam. Sebab dia tak ada api dalam. Bagaimana kita nak tahu ada litrik? Pasal api nyala.
tak ada. Ambil Quran letak sini. Tuhan kata 3 kali lipat. Saya mau nanti. Ada lipat? Ada. Belum lagi. Buka dalam bab. Jangan mencuri. Kita curi dah, curi. Belum lagi. Buka dalam bab Arab. Arab masih lagi? Masih. Subhanallahirrahmanirrahim. Kita semua di diri kita, Quran menjadi alat parameter kita. Di mana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situlah tempatnya. Al-Quranul Karim, ayat yang begitu besar, perkara yang begini hebat yang perlu kita bincangkan, iaitulah bagaimana para sahabat. Tengok dalam kitab kita ni, para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana keadaan mereka dengan Al-Quran. Para ulama bersungguh-sungguh memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebahagian mereka khatam Quran dalam tempoh 3 malam. Maknanya kalau 3 malam berapa kali? Berapa juz satu hari? 10 juz. Ada berani kita? Tak apa beraninya. Tak apa. Sebahagian yang lain pula seminggu. Seminggu ni boleh kata tak ada lagi. Dan sebahagian mereka tempoh 10 hari. Ini yang nak boleh. 10 hari bermakna satu hari hanya 3 juz. 3 juz mana banyak 3 juz? 3 juz 50 muka satu juz, 60 muka surat. 60 muka surat Al-Quran kalau dibagikan dalam masa 24 jam, takkan tak ada masa. Tapi taksis masa. Quran kan benar-benar langgar dekor tak suruh main. Dia main letak Facebook gambar apa apa benda tak payahlah. Masing-masing pandang pak makan minum tu saya sibuk. Bila saya sentuh baru ni dalam TV kata tuan-tuan yang main letak gambar-gambar ni. Oh gambar awak komplain. Dia kata tujuan saya letak gambar ni nak bagi menu kepada kawan-kawan. Dah hantar SMS kat dia. Dia tayang aku kat situ ni. Contohlah. Yang ada saya tak cara dengan dia tapi nasihat kita tu itu ya. Kurangkan duk main benda-benda lara ni 3 juzuk kita dapat buat satu hari. Cubalah. Kalau tak mampu juga, ada ke tidak ulama dulu lebih daripada 10 hari? Tidak ada. Dia setakat 10 hari, standard dia 10 hari sekali khatam, bermakna sebulan Ramadan kita dapat khatam 3 kali Quran. Padan dah tuan-tuan. Sebelah bulan kita buat kerja lain. Takkanlah Ramadan yang menjadi bekas Al-Quran ini tak mampu kita nak baca Quran. Kenapa tak mampu? 60 muka surat. Sekejap je. Kita duduk main pecek telefon 1 jam main-main ya. Ini tak kita baca Quran. Taksiskan waktu yang khas. Lepas subuh berapa? Waktu duha berapa? Waktu rehat tengah hari aku tak boleh makan, terus pergi ke surau baca Quran. Kita akan dapat laksanakan mengikut apa yang dia kata ni. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan dan dia membacanya di luar salat. Subhanallah. 60 kali pula dah. Kita duk bincang 2 kali pun tak berapa nak angkat tangan dah. Tengok ni. Para ulama yang terdahulu telah taksiskan sebahagian besar waktunya di bulan Ramadan untuk baca Quran. Seorang ulama nama dia Az-Zuhri. Zuhri ni ulama tabi'in. Dia kata apa? Iza dakhala Ramadan, bila Ramadan masuk, apa yang kita nak buat? Fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan ini bulan orang baca Quran, bulan orang beri makan kepada orang. Cerita makan ni nanti kita masuk dalam risalah kita nanti. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ni bila masuk Ramadan taraka qira'atul hadis, dia berhenti mengajar kitab hadis, wa aqbala ala qira'atil Quran, dia terus menumpu pada baca Quran. Pasal itulah sahabat-sahabat dia tanya, ustaz, tak ada ke jadual bulan Ramadan ni untuk tazkirah? Saya kata tahun ni saya nak ikut Imam Malik. Imam Malik bila mari Ramadan dia stop kuliah, dia baca Quran. Jadi kita pun nak juga baca Quran. Asyik duk kuliah saja, akhir kali ustaz pun tak baca Quran. Ada juga gitu. Kita duk buang ustaz-ustaz dia kata, tak dia baca Quran Syekh tahun ni. Apa duk tazkirah orang? Ingat baik-baik.
Quran dakwa awak nanti musuh orang baca Quran, mu tak baca. Dia kata banyak sangat tazkirah. Kata Qurankan sikit tazkirah. Khususkan tazkirah untuk tengah hari, malam kita qiyamul lail boleh. Allahu Akbar. Ini para jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian, itulah Ramadan dengan Al-Quran. Jadi kita pergi pula kepada agenda kita yang ketiga, iaitulah qiyamul lail. Qiyamul lail di sini Ramadan ini khusus kepada salatut tarawih. Salat at-tarawih dan salat witir. Dan kalau boleh kita teruskan salat, habis kita salat dengan imam di masjid, kita salat pula di rumah, kita sambung lagi sampai ke setakat mana yang kita mampu. Ada jemaah tanya, iaitu Ustaz, mana baik? Saya solat di rumah dengan anak isteri saya tarawih, dengan saya solat di masjid ramai-ramai. Kita kata tengok keadaan. Kalaulah dia ni hafiz Quran, dia boleh baca Quran banyak, ini ada dilakukan oleh para ulama. Berapa orang ulama yang kita dengar cerita di Madinah, dia datang ke Masjid Nabawi Syarif untuk solat Isya. Lepas salat Isya, dia balik tarawih di rumah dia sampai setengah malam. Sampai ke tengah malam. Tapi kalau kita boleh buat macam ni, tapi kalau kita balik ke rumah, kena 2-3 rakaat pakai senyap dah, baiklah salat di masjid. Kan? Salat di masjid, tapi kena ingat, salat di masjid jangan lari di tengah jalan. Ini projek kita tahu ni. Bagaimana nak sekat orang tak mau lari di tengah jalan? Takkan nak kunci pintu. Kunci pintu tak jadi. Dia boleh lompat ke tingkap. Bukan penjara nak kunci-kunci. Kita kunci hati dia dengan hadis ni. Hadis Nabi SAW ini, apabila Nabi kita kena komplain, waktu Nabi kita salat tarawih sampai setengah malam. Ada juga komplain zaman dulu tuan-tuan. Kalau zaman kita nak komplain, pelik tak? Pelik apa? Nabi kena komplain. Tengok ni. Apabila Nabi kita berhenti sampai setengah malam, pada malam ke-25, para sahabat datang berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah Rasulullah terus salat qiyamul lail ini sampai ke akhir malam, dekat sahur baru berhenti, lagi baik. Ada berani kita nak komplain macam ni? Imam pun lari. Dia kata, macam kuat macam ibadat. Nabi kata apa? Yang kita nak jawapan Nabi. Ambil tulisan ni, tulis besar-besar kat dinding. Tak payah tulis, selamat datang Ramadan. Kalau tak tulis pun Ramadan mari dah. Kau siap dah banner nak tulis? Tak siap lagi tak? Tak siap tulis hak ni. Hadis Nabi kata apa? Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri tarawih bersama dengan imam. Imam 8, imam 20. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri malam sampai ke subuh. Siapa dia tak nak bonus besar ni? Lepas kita salat tarawih dengan imam sudah, kita balik rumah kita, tidur, nak kerja esok, malaikat duk tulis lagi pahala qiyamul lail. Berjalan terus sampai ke pagi. Alhamdulillah, nikmat besar. Habis kalau orang lari tengah jalan macam mana? Lari tengah jalan boleh setakat tu. Dia sudah check out tengah jalan. Tidak orang panggil check out, disconnect dah. Bolehlah pahala setakat yang dia, bukan kata tak boleh pahala, setakat yang dia solat boleh setakat tu, lepas tu habis. Kalau dia balik solat pula, bolehlah pahala solat. Tapi ini bonus Tuhan beri pada kita, pahala qiyamul lail walaupun kita tidur di rumah. Macam mana? Boleh kempen? Kena kempen lah, barulah orang tak lari. Besar-besaran kempen kita tak? Jangan lari. Siapa dia solat macam ni, kita boleh. Yang keempat, iaitulah bersedekah. Berilah sedekah kepada orang fakir miskin, orang berhajat di bulan Ramadan. Berilah pula kepada tabung-tabung masjid, tabung-tabung derma yang banyak itu. Sedekah mudah zaman moden hari ni. Nombor-nombor akaun pun banyak yang kita dapat, bagi masuk je dalam tu, senyap-senyap malam-malam. Apa yang payah kan? Cuma bila sedekah bulan Ramadan ini, ada orang komplain, dia kata, ada setengah orang dia tak nak sedekah langsung belum Ramadan, nak Ramadan je. Sebenarnya sedekah bulan Ramadan ada asas. Tengok dalam hadis tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila Jibril datang yudarisul Quran, dia punya ajwad lebih pemurah, sifat Nabi ni lebih daripada angin yang kencang. Keluar semua duit dia. Tak ada, tak simpan langsung. Jadi ada asasnya, derma bulan Ramadan tu ada asas. Cuma jangan kita melampau sampai peringkat langsung tak ada derma di luar Ramadan, itu nanya kepada orang.
Orang mustahak yang miskin, minta derma, tunggu Ramadan. Mana boleh macam tu? Mati kering lah kau itu sampai Ramadan. Bagi dulu. Ya Ramadan kita khusus dengan lain. Masjid kita ni belum cukup dana, bismillah. Bulan Ramadan ni cari sebanyak mungkin yang kita ada dalam rumah kita, yang kita nak masuk dalam tabung kubur kita tu, masuk dalam tu. Dalam akaun masjid. Alhamdulillah. Kemudian satu isu lagi yang besar, iaitulah beri makan orang buka puasa. Alhamdulillah. Kita hari ini saya tengok, bab makan, saya tak bimbang langsung bulan Ramadan. Semua masjid yang kita pergi melawat, tak ada dah. Full, 30 hari, sudah tamat. Habis kalau orang nak derma lagi, tak dapat dah. Tak dapat, kami tak terima. Allah, orang masjid. Marah dah, mengurusi. Kenapa kita tak nak terima? Sebab kita eksklusifkan majlis iftar di masjid kita. Tahu mana eksklusif? Bui seorang-seorang. Hari ni orang ni buka puasa, esok orang ni buka puasa. Akhir kali cukup 30 hari, orang lain tak ada hak untuk menerima pahala orang. Rugi. Saya nak kemukakan projek saya ni, iaitulah bagaimana seramai mungkin orang boleh menerima pahala orang pada bulan Ramadan. Kan bila kita bagi orang buka puasa, kita boleh pahala orang berpuasa ambil kat kita. Betul tak? Hari ni bila seorang yang buka puasa, seorang saja penyumbang, maknanya semua orang datang ke masjid hari ni boleh pahala ke orang tu saja. Kita tengok, kita tolong ekspor kita punya pahala ke orang. Ambillah pahala aku ambil. Kita tak dapat apa. Bila hari kita? Hari 15 Ramadan baru dapat yang kita. Rugi ke tidak? Kenapa pihak masjid tidak buat satu peraturan baru, kita menerima sumbangan orang nak buka puasa, berapa banyak dia nak bagi. Tawakal ala Allah. 3,000 boleh, 2,000 boleh kita ambil. Cuma kita kata, kita galakkan orang derma 2,000 sehari. Sebab kita punya target buka puasa di masjid kita ni 3,000 satu hari. Berapa banyak orang bagi, ambil, terima belaka. Dan tidak diisytiharkan siapa punya hari ni. Kita katakan hari ni buka puasa ditaja oleh semua penyumbang. Yang bagi 1,000 pun dapat, yang bagi 500 pun dapat, yang bagi 100 pun dapat, dan mereka semuanya dapat meraih pahala orang yang buka puasa. Untung tak? Nampak dia punya cara? Ini teknikal saja. Nak dapat pahala orang buka puasa, semua penyumbang dapat pahala. Hari-hari kita dapat. Oh, macam ni lebihlah duit. Kalau lebih, cara lain pula. Contoh sampai 15 Ramadan, kita tengok bajet kita banyak. Orang derma sampai 100,000 untuk buka puasa. 15 Ramadan kita baru habis 30,000. Bermakna 15 hari lagi akan habis 30,000 kan. Kita mengisytiharkan bahawa oleh kerana derma tuan-tuan untuk buka puasa tahun ni banyak, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala, 40,000 kita akan hantar buka puasa di Palestin. Siapa pun tak kata aku nak tarik balik duit aku, ada. Gembira, happy. Rakyat Malaysia kita boleh ambil pahala, orang di Syria kita boleh ambil pahala berpuasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita buat bincang secara ilmiah, secara akademik, secara ilmunya, Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat yang begitu luas. Kenapa kita persempitkan? Orang masjid kata, Ustaz, tak boleh. Saya kata, kenapa? Tak boleh. Dia kata ada orang tu kalau tak letak nama dia sebagai penyembah penderma, dia tak nak terima. Sudah. Ramai lagi orang yang boleh letak, orang yang nak bagi sumbangan. Orang yang betul-betul mari nak derma kerana nama dia, tuan-tuan boleh bayangkan apa perasaan dia untuk derma. Kalau betul-betul ikhlas, tak payah nama. Malaikat sudah ada catatan, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Dok tulis apa yang kita buat. Yang penting apa masalah. Satu lagi isu ni yang patut kita bincang juga, iaitulah isu pembaziran yang berlaku di bulan Ramadan. Tuan-tuan bayangkan. Bila kita terlalu eksklusif, mau makanan sedap hari ni banyak bawa mari. Kemudian bila orang ambil banyak, biasalah orang lapar ni tengok makanan banyak kat depan dia, bismillah tawakkal ala Allah selalu. Nasib baik kita tak bagi talam dengan dia tak. Bagi pinggan. Kalau bagi talam penuh juga lah tu. Lapar, kerja satu hari. Bila ambil banyak, makanan membazir. Bila makanan membazir, coba pergi melawat masjid-masjid selepas tarawih. Berapa banyak makanan yang dicampak dalam tong sampah. Bulan Ramadan, bulan Syahrul Muasah, bulan kita menjiwai, merasai penderitaan sahabat-sahabat kita yang kelaparan. Di Palestin ada, di Rohingya ada, di mana di Syria sekarang ni sangat dahsyat. Mungkin di Mesir sebahagian tempat hari ni
mereka kelaparan, tidak ada makanan, kita mencampak makanan dalam tong sampah di bulan Ramadan. Perasaan apa kamu dengan Ramadan pada tahun ini? Cuba tuan-tuan bayangkan. Fikir, kenapa Tuhan suruh kita lapar pada bulan Ramadan? Bila lapar, nak suruh kita teringat kepada orang susah. Nak suruh kita menjiwai Allahu Akbar. Kita lalu bazar Ramadan tengah hari, bangun orang goreng sedap. Berasa lembek lutut. Nak terduduk, rasa tak? Lapar. Sedap bangun. Tak boleh nak makan. Itu kita boleh makan maghrib nanti. Tapi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang memang tidak ada makanan. Ini kita kena ingat. Nabi kata tidak beriman seorang kamu tidur dalam keadaan kenyang, sahabat-sahabat dia lapar, jiran tetangga dia lapar. Al-mu'minu kal jasadil wahid, al-mu'minu li'mini kal budyan, yashuddu ba'duhu ba'dah. Nabi kata orang mukmin dengan mukmin yang lain satu jasad. Yashuddu ba'duhu ba'dah, yang kuat menguatkan satu sama lain. Apabila satu orang tu sakit, satu anggota sakit, semua yang kena sakit. Kita tahu sahabat-sahabat kita kelaparan, kenapa kita tidak beri makan pada dia? Itulah saya rasa beberapa perbincangan yang dapat kita bincangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah daripada angin yang kencang. Lebih-lebih lagi apabila ketika Jibril datang dan Nabi kita mengajar kepada kita qiyamul lail, qiraatul Quran, baca Quran, it'amut ta'am, banyak beri makan pada orang yang berbuka puasa, dan juga jangan lupa beri sumbangan kepada orang fakir miskin yang sangat berhajat, lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah program tadabbur Al-Quran yang kita cadangkan ini boleh dipikirkan. Mudah-mudahan kita akan dapat naik taraf kita, tasmu ar-ruh, naik jiwa kita lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla melalui pemikiran kita, melalui perasaan kita, dan keimanan kita lebih mantap daripada yang sebelumnya insya-Allah. Sekian aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ya, salah. Tazkirah Ramadan. Tadarus Quran dengan tazkirah, saya rasa tidak ada kontra di antara dua tu. Cuma bila kita sebut tadarus Quran, mana kita baca ramai-ramai. Dan tadabbur Quran, sama ada kita baca seorang kita ataupun ramai-ramai, tapi minta pentazkirah itu pilih ayat untuk ditadabburkan. Contohlah, saya buat contoh, memandangkan tahun ni banyak ancaman di Syrianya, di Mesir. Maka sahabat-sahabat kita tulis, memilih ayat-ayat ancaman yang telah dihadapi oleh nabi-nabi yang terdahulu. Telah menulis. Jadi saya letak dalam blog ni, dalam yang ada di kertas ni, Abu Anas Madani ni, tajuk dianya Program Tadabbur Al-Quran tahun 1434. Coba ambil tengok, teliti ayat-ayat yang boleh kita beri kepada pentazkirah kita. Ambil ayat ni, coba huraikan. Contohlah, ayat lain pun tak apa, ayat Quran ni banyak. Jadi kita katakan tak ada ta'arud, bercanggah di antara baca dengan tazkirah. Nah, cuma pandangan saya dari sudut tazkirah ni, saya lebih selesa tazkirah selepas kita habis tarawih, kerana orang di tengah tarawih tu bermacam-macam. Kadang-kadang kalau dia jaga waktu tak apa, 10 minit orang boleh terima. Tapi ustaz ni setengah-tengah tu kalau boleh mikrofon kak, orang bagi 10-15 minit, dia bagi 50 minit. Nanya ke orang. Jadi kita nak biar realiti. Ramadan ada tazkirahnya, ada baca Qurannya, ada tadarusnya, dan ada qiyamul lail secara yang baik. Kita campur di antara tiga. Jadi kalau nak tengok apa dia kelebihan, asar, kesan pada tadarus itu, tengoklah dalam rakaman khutbah saya panjang bulan Ramadan tahun lepas, 4 CD khutbah dalam Abu Anas Madani itu, tajuk dia Tadabbur Al-Quran 1433. Saya letak di situ bagaimana para sahabat bila baca Quran dia menangis, bagaimana orang-orang dulu bila baca Al-Quran, kaedah-kaedah tadabbur. Bolehlah secara ringkas untuk sama-sama kita mengambil faedah daripada Al-Quran sempena bulan Al-Quran ini. Wallahu a'lam. Salah.
Ya. 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 Baik. Isu baca Quran dengan lidah, mana kalau ada orang ramai kita baca dengan hati, kita senyap gitu. Kita baca bergerak lidah kita. Gerak tapi kita seorang yang dengar. Kalau gitu senyap itu dah panggil. Tak baca. Perhati. Itu nama memerhatikan. Baca lidah. Al-qiraah. Baca dengan lidah kan. Cuma jangan dekat, jangan kuat. Setengah orang ni kalau dia baca Quran, satu masjid tu dengar suara dia. Yalah. Ini mengganggu kawan-kawan kita lain. Orang lain pun nak tadabbur Quran juga. Orang lain nak. Setengah orang ni tak boleh sensitif telinga dia. Kalau baca Quran sensitif, kalau dengar lagu tak apa pula. Contohnya. Kan? Jadi dia dengar orang baca Quran dah tak kosong dah. Allahu akbar. Ganggu sungguh dia ni. Jadi kita baca perlahan. Ini mura'ah hak orang lain. Huququn nas. Kita kena ambil kira hak orang lain bahawa mereka juga ada hak di masjid. Jangan baca kuat. Isu yang kedua tadi, baca Quran dengan telefon atau dengan mushaf. Dia tidak mana-mana itu tidak ada. Cuma dengan telefon dengan mushaf sama ya. Kita tengok semuanya tengok kepada Quran. Ini nak betulkan kita punya bacaan. Yang ketiga apa tadi? Masalah witir. Masalah witir ni masalah bila kita baca hadis tadi. Hadis Nabi kata selesaikan siapa dia sudah sekali dengan imam baca Quran tarawih. Macam mana kita nak sudahkan? Kita nak witir di akhir malam. Ini timbul soalan. Jadi kita solat 2 rakaat dengan imam, ya imam witir tu, kita jadikan dia ni solat qiyamul lail. Saja aku solat qiyamul lail. Niat berbeza niat tak jadi masalah. Cuma saya tak nak bagi beza niat lebih sangat, takut orang buat. Contohnya kita datang lambat ke masjid, terlambat tadi, anak bini lambat. Sampai-sampai orang dah tarawih. Boleh kita niat solat Isyak ikut dia. Tapi ini saya kata malah nak cerita ni. Takut malah lepas ni slow lagi, tak apa, sempat lagi jemaah Isyak dengan imam tarawih, punah juga. Pasal itulah ulama kata bukan semua yang kita tahu kena bagi tahu. Kadang-kadang orang guna hujah ni untuk nak datang lambat masjid. Hukumnya boleh. Jadi bila kita imam salat witir, kita niat qiyamul lail. Teruskan. Kemudian bila dia 1 rakaat, kita tambah 1 lagi. Dia bagi salam, kita tambah 1 rakaat. Sebab kita nak jadikan akhir salat malam kita witir kat rumah. Tapi kita tak nak lari. Sebab takut tak sudah sekali dengan imam. Jadi itu di antara. Jadi kalau kita buat awal 2, kamu nak sudahkan yang 3, boleh sambung lagi. Yang tak boleh sambungnya, kalau sudah witir dah di awal malam, di masjid ini, bila kita bangun di akhir malam nanti, tak ada lagi witir kali kedua. La witra ni fi lailatin. Tak boleh witir 2 kali satu malam. Jadi kita bangun sembahyang tahajud ialah. Tahajud sampai ke sahur, sampai ke subuh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada jemaah yang ada soalan boleh datang ke sini lah, ke mikrofon, ataupun pada muslimat mungkin boleh pakai kertas. Di sini ada satu soalan Ustaz, mengenai orang yang susah Ustaz, yang mungkin di Somalia ke, yang dia sahur pun tak makan, masa berbuka pun tak makan. Puasa diorang ni macam mana Ustaz? Dia tak makan langsung? Tak makan langsung Ustaz. Ataupun macam tu. Minum air? Okey, minum air sajalah. Ataupun kalau dia minum air, bermakna dia sudah makan. Yang Nabi kita larang al-wisal. Wisal ni langsung tak makan, tak minum. Puasa terus 24 jam. Itu yang dilarang. Tapi kalau dia boleh minum air saja, makanan tidak ada, dalam keadaan dalam masyarakat yang hidup kenyang ni, berdosa lah tetamu-tetamu jiran-jiran dia tu kalau dia tahu orang ni susah, kita tak bagi bantuan. Ya. Yang seterusnya Ustaz, komen Ustaz mengenai trend lepas imam lepas rakaat semua cabut balik, tak buat witir. Inilah yang kita sebut tadi. Kita kena belajar witir.
Nabi sebut siapa dia solat sampai sudah sekali dengan imam. Sudah sekali dengan imam maksudnya imam, kalau imam witir pun kena ikut straight. Ikut. Habis macam mana saya nak witir di akhir malam? Itulah teknik dia. Dia solat witir, kita solat qiyamul lail. Ataupun niat solat tarawih lagi. Ulama-ulama dulu sampai 49 rakaat sembahyang tarawih. Tidak timbul lagi isu 20, isu 8. Kita peluaskan perbincangan. Bila dia witir 1 rakaat, kita tambah 1 lagi. Bangun 1. Minta maaf lah dengan imam. Kata kami tambah ni bukan tak percaya dengan imam, tapi nak witir di akhir malam. Hanya kalau dah jadi macam ni, orang dah faham, tak nimbul masalah. Kalau tidak menimbulkan masalah, dia kata, ya apa dia ni? Bangun pula dah tambah 1 rakaat lagi. Lebih hak pada orang lain. Jadi kita kena fahamkan bahawa kami nak solat witir di akhir malam. Ataupun sekali-sekala tengok orang lain macam jeling kat kita, kita sudahkan witir, bangun di akhir malam nanti, teruskan solat tahajud tanpa witir. Wallahu alam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Saya lihat hari ini trend di negara kita ini, kebanyakan masjid dan surau berlumba-lumba untuk mengambil imam tahfiz, dan ada setengah-setengah masjid mengimport imam daripada luar negara yang membelanjakan puluhan ribu ringgit. Ya. Tambang, makan, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Ustaz, sebab saya umur dah dekat 70 lah. Saya melihat pada zaman dahulu, kebanyakan imam-imam hanya membaca ayat lazim. Tetapi dan jemaah menunggu sehingga habis 23 rakaat. Kerana ayat lazim yang dibaca itu dengan baik dan elok dan cepat. Tidak seperti sekarang. Jadi soalan saya Ustaz, manakah yang lebih afdal? Imam tahfiz, kadang-kadang imam tahfiz itu bujang. 17 tahun, 18 tahun, 23 tahun dia dijadikan imam tahfiz. Yang manakah lebih afdal, imam tahfiz yang macam itu ke, ataupun imam yang membaca pendek tapi orang jemaah akan tunggu dia sampai habis 23 rakaat. Terima kasih Ustaz. Ya, bukan saya nak jadi imam, tak. Bukan soalan sebab saya nak jadi imam, tak. Baiklah. Ada 2 perkara dalam tajuk yang ditanya ni. Yang pertama, imam yang kita jemput daripada luar. Saya kadang-kadang soalan ni salah orang tanya ni. Patut tanya orang lain. Tapi bila tanya saya ada pandangan yang agak pelik dalam masalah ini. Kita di Malaysia, mahak tahfiz beratus ribu mahak tahfiz ada. Satu-satu negeri mahak tahfiz banyak. Contohnya di Kelantan, mahak tahfiz kita telah melahirkan hufaz yang begitu ramai. Tapi waktu nak tarawih, di mana ke hafiz yang kita lahirkan, yang kita didik mereka? Kenapa kita tidak tonjolkan anak-anak hafiz yang telah kita didik? Pergi panggil orang luar, kenapa? Ini masalah. Di negeri kita ni, Selangor, ramai anak-anak tahfiz yang telah melahirkan hafiz. Jadi barulah kita ambil hafiz mana ni? Hafiz ni. Hafiz daripada mana ni? Daripada mahat tahfiz. Naik dia punya nama, masyarakat tengok, oh sedap hafiz ni. Kenapa kita nak cari orang luar yang memang tenaga dalam negeri kita pun lebih, bukan tak cukup. Oh, dia kata sebab ambil orang luar kerana nak bagi bantuan. Bagi bantuan tak syarat dia jadi imam kita. Satu kes daripada banyak kes. Saya berhenti di satu buah masjid, solat dengan imam yang mari daripada luar. Dia 2 orang, satu pilot, satu co-pilot lah, gitulah, timbalan imam. Dia baca salah. Memang salah bacaan. Jadi saya tunggu imam kedua tak tegur. Saya duduk di belakang takut berdosa, tegur. Daripada jauh, sah yang keempat saya tegur dia. Tegur kali yang pertama dia tak ira. Tegur kali yang kedua tak ira. Salah banyak. Lepas salat saya pergi pegang dia. Pegang imam. Kata mu hafiz. Ya. Kamu yang kedua hafiz. Kenapa mu tak tegur kawan kamu salah? Mu tahu tak? Dia kata tahu. Kenapa tak tegur? Dia kata kalau saya tegur tiap-tiap malam salah macam ni, mungkin 15 Ramadan kami telah dihantar balik oleh AJK Masjid sebab tak hafal Quran betul-betul. Tengok, saya bawa kes ni kepada pihak yang bertanggungjawab pejabat agama supaya mengambil kes. Sebab apa? Bila mari imam hafiz yang dijemput, imam ratib yang ada di masjid lari pergi jadi imam di surau, di masjid kecil-kecil kat kampung. Sedangkan masjid itu di bawah hak dia. Sepatut imam ratib pegang Quran, tengok. Pegang Quran. Tak apa, maslahah.
Pegang Quran tengok. Kalau salah dia tegur. Bukan tinggal masjid ni kepada pelajar-pelajar yang mari daripada luar. Itu satu kes. Isu yang kedua tadi, masalah nak baca ayat lazim, alhaakumut takasur sampai sudah. Itu lama dah cerita. Di zaman hari ini alhamdulillah, hafiz Quran sudah ramai. Dan Quran turun pun bukan keseluruhan Quran itu kita kena baca semua sekali. Perdengarkanlah kepada alam ini Quran yang dibaca. Bukan CD baca, orang baca. Yang kita duk baca hari-hari itu CD baca, bukan orang. Itu lain tu. Kalau CD azan tak payah jawab. Tapi orang azan kita kena jawab. Beza tak? Jadi kita baca Quran bukan CD baca Quran, bukan pen baca Quran. Jadi bila mari imam-imam yang macam ni, kita berunding dengan masyarakat. Dia boleh setakat berapa rakaat? Setakat berapa rakaat kamu nak? Kalau kita baca panjang sikit, 8 okey. Buat 8. 20 boleh, buat 20. Tapi kalau alhaakumut takasur, saya berhenti di satu masjid yang sangat ekspres imam dia. Sukar di Malaysia nak mengatasi masjid tersebut. Betul ni cerita. Coba bayangkan. Pukul 9.20, 23 rakaat siap. Alhaakumut takasur sampai bawah. 8 rakaat, 10 rakaat, lari juga orang. Tak selesai masalah. Masalahnya kesedaran masyarakat. Kesedaran masyarakat, wa'yu al-mujtama'. Masyarakat macam mana nak sedar? Kita kempen dengan hadis Nabi, tunggu. Lagi banyak minit kamu berdiri, lagi tinggi darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita, itu pandangan. Dua perkara lah yang berbeza. Dan ada lagi yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, sekarang, bukan sekarang, lepas-lepas ada dia orang puasa tapi dia tak solat. Puasa? Dia puasa tapi dia tak solat. Tak solat. Apa dia fadilat, dia dapat pahala ke atau puasa dia tak tolak? Insya-Allah. Allahu akbar. Ini yang masalah kita hari ni. Dia orang ni yang puasa tak solat ni, dia tahu. Jadual eksklusif di masjid dia ada belaka dah. Oh, kalau syarikat ni taja tahun lepas makan begini sedap. Dia mari. Satu masjid di Kuala Lumpur, masjid lain saya tak tanya. Saya tanya, dia ulang cerita ni. Masjid tu kata, orang makan di masjid dia 1,500 orang buka puasa. 1,500. Waktu solat maghrib, 1 sah setengah. Tak sampai 100 orang. Mana pergi makhluk Allah Ta'ala ni? Dia mari makan saja. Kita jangan ingat. Sebab itulah saya syorkan. Tukarlah majlis. Siapa nak buka puasa di sini, kena mari 40 minit sebelum azan. Letak dia situ. Letak tempat kita makan. Panggil ustaz, ceramah situ. Ni kita mari tahlil. Puak dia tu gia 5 waktu tahlil tu. Tapi waktu makan, dia makan juga. Waktu solat, tak ada puak dia. Ini kita nak. Perangkap, biar dia orang masuk dalam perangkap kita. Dia mari awal, kita tazkirah dulu. 20 minit, 15 minit tazkirah. Biar dia ada, biar dia terasa, oh aku ni nak mari makan saja rupanya. Solat tu lebih penting. Solat tu tiang agama. Puasa pun rukun Islam. Tapi kalau orang puasa tak solat, tidak ada pahalanya. Para ulama mengatakan orang yang tak solat ini duduk di antara fasik ataupun kafir, wal'iyazubillah. Pahala apa lagi? Macam tu. Jadi majoriti mazhab Syafi'i mengatakan orang yang orang fasik, belum lagi kafir, tapi dekat dalam tu. Jadi macam mana boleh pilih-pilih rukun Islam pula? Betul ke tak dia puasa tak tahu. Aju cek sungguh tempat dia kerja. Wallahu a'lam. Betul. Lepas solat, lepas solat tu Imam Syafi'i kata, kalaulah imam nak mengajar makmum, boleh dia kuatkan sikit suara nak mengajar makmum. Imam je kuatnya, orang lain tak kuat. Imam dalam kitab fiqh Syafi'i, minta maaf lah, saya nak baca dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, nama dia Mughni al-Muhtaj. Mughni al-Muhtaj ni fiqh mu'tabar dalam mazhab Syafi'i. Menukilkan pandangan Imam Syafi'i, mengatakan ya juzulil imam, boleh imam tu angkat suara dia mengajar makmum zikir lepas salat. Wa iza ta'allamu asarra, bila makmum sudah pandai, berhentilah, perlahan kan. Jadi kita, masalah kita hari ni sudah berpuluh tahun dah makmum tak pandai-pandai juga. Itu masalah kan. Sebab kita tak ajar dia. Kita suruh dia ikut kita. Itu jadi problem.
Kita cuba ajar, didik masyarakat bahawa solat zikirnya macam ni. Di antara kertas yang saya bagi tu, kertas dapat. Kertas kuning dapat. Itu. Ini contoh. Ini zikir mazhab Syafi'i. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Sama saya tak tulis itu zikir mazhab Syafi'i. Silap, kena tulis lain kali. Kau Syafi'i. Mughni Al-Muhtaj. Itulah zikir dia. Jadi Nabi kita ajar simple, ringkas. Kalau orang sudah ingat itu, dia boleh sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa yang payah? Dan mudah-mudah saja. Format zikir ni telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Sebab itulah zikir, dia tak baca Fatihah lepas malam, lepas salat. Fatihah dibaca dalam salat. Kita pergi baca lepas salat kan? Panjanglah cerita pula lepas ni, insya-Allah. Abir. Ya. Kuat. Sekarang ni kita kena berunding dengan imam kita lah. Imam perlahan lah. Mula-mula ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Supaya dia nak iklankan bahawa salat sudah selesai. Lepas tu, yang zikir-zikir lain tu kita perlahankan. Tangan kita ada ke masing-masing ni? Alhamdulillah. Kalau kita nak belajar tu, zikir yang kecil tu. Nak belajar dengan tangan ni mudah. Allah Ta'ala buat jari kita ni betul-betul 33. Subhanallah. 33, Alhamdulillah. 33 Allah. Duduk sini. Coba tengok ni. Satu jari ada 7 zikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni pula 7 kali 4, 28. Ibu ni pendek, kita buat 5 je dia. 1, 2, 3, 4, 5. 28 campur 5, 33. Allah Ta'ala tak buat jari kita sia-sia. Kalau yang terlebih 6 tu, itu ekstra cerita lain. Tak, kita ambil yang normal, yang manusia biasa ni, macam kita ni. Alhamdulillah, mudah je. Berundinglah dengan imam-imam. Saya berhenti satu masjid, Allah kuat. Saya ingat penuh masjid, naik-naik, betul-betul 5 orang ada belakang imam. Wah, apa imam ni kuat-kuat cakap 5 orang je ada. Allahu Akbar. Habis dah kita kot. Ada, saya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta pada Al-Fadhil Doktor boleh terangkan tentang siapakah orang yang jenis-jenis puasa yang ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Kita nak kata siapa nak, ciri-ciri lah, ciri-ciri. Di antaranya orang yang tidak memenuhi spek yang telah digariskan oleh Nabi SAW, bahawa puasa ini bukan tak makan, tak minum, tak jimak saja, tapi Nabi kata man lam yada' qaula zur wal amal bihi. Dia tidak lagi tidak meninggalkan perkataan dusta. Bulan puasa masih lagi boleh menipu orang. Boleh lagi pergi buat benda-benda yang mungkar. Boleh lagi pergi buat maksiat. Walaupun dia tak makan, hanya tak makan sahaja, maka orang tu insya-Allah puasa dia tu sahlah dari sudut rukunnya, tapi dari sudut pahala wallahu alam kita nak kata apa. Nabi kata, siapa dia man lam yada' qaula zur, tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amal bihi, masih lagi melakukan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tidak perlu, tak berhajat dia tak makan, tak minum. Tengok, berat tu, amaran tu, berat atau tidak? Tak perlu mu tak makan, tak minum, tapi mu tak meninggal. Sebabnya hikmah puasa, iaitulah kita tak makan yang halal sebabkan Allah, untuk meninggalkan yang haram. Lebih-lebih lagi, kalau yang halal tak makan, kenapa yang haram boleh makan? Itu maksud dia. Coba tengok dalam siri-siri dalam Abu Anas tu, saya sudah letak siri-siri Ramadan yang siri yang lepas. Boleh perhatilah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat ada faedahnya dalam perbincangan itu. Habis dah. Muslimah ada soalan? Ke kalau malu boleh hantar kertas? Dia lapar dan lambat. Berbaki beberapa hari lagi ni Ustaz, sangat-sangat kecemasan. Ya. Apakah persediaan sebelum menyambut Ramadan yang Ustaz syorkan kepada semua sekali? Alhamdulillah, kita sama-sama muhasabahlah. Di antara agenda yang saya dah letak di sini ada 6, 7, 8 isu yang patut kita perbesarkan dalam bulan Ramadan ini. Cuma sebagai ulasan yang terakhir, saya teringat kepada amalan para salafus salih, para sahabat. Di akhir Syaban, mereka banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla.
Bila orang tanya kenapa Syekh banyak istighfar di akhir Ramadan, dia kata orang yang banyak dosa, kesalahan, dibimbangi Allah Ta'ala tidak beri taufik kepada dia untuk beramal di bulan Ramadan. Dibimbangi, kita tidak mendapat taufik daripada Allah Ta'ala nak beramal pada bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh muhasabah balik. Ramadan tahun lepas, sebelumnya, mana yang terbaik? Boleh jadi yang 3 tahun lepas, aku full boleh ibadat. Sebab apa? Boleh jadi tahun tu kita betul-betul ikhlas nak beribadat. Kita tidak buat benda-benda yang melanggar perintah Allah, yang menyebabkan hati kita kuat, hati kita bersih, maka kita beribadat tahun tu laju. Allahu Akbar, tahun lepas saya memang frust, tak dapat ibadat. Cuba cek kenapa. Boleh jadi waktu nak belum Ramadan kita duduk kelahi dengan orang, waktu belum Ramadan tu lah kita dapat baru lulus dapat pinjaman riba, belum Ramadan lah kita baru dapat. Subhanallahil azim. Jadi para ulama mengatakan kita mesti beristighfar sebelum Ramadan banyak-banyak, kerana yang menghalang mendapat taufik hidayah Allah untuk beramal pada bulan Ramadan iaitulah gangguan daripada dosa dan kerasnya karat yang berselaput di hati kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.